لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita guna hari yang mulia ini, hari Jumaat, sebagai hari raya yang mulia oleh Allah. Mari insaf, mari muhasabah diri kita. Kata kita setahu manakah hari yang sebelum ini, adakah kita ke arah yang baik ataupun adakah kita ke arah yang tidak baik? Wahai hamba Allah, ketakwaan itu adalah perkara yang penting dalam hidup kita. Jadi kalau ketakwaan itu salah satu segi, salah satu darah yang mengalir dalam tubuh kita, mudah-mudahan tiap-tiap kali yang kita kecek, tiap-tiap kali yang kita melafaz tubik pada mulut kita penuh dengan sifat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tiap-tiap perkara yang kita buat di dalam hidup hari ini, sama ada terhadap Allah dan sama ada sesama manusia, penuh juga dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perbuatan kita, perkecilan kita penuh dengan apa yang Allah redha dan jauh perkara yang tidak baik. Wahai hamba Allah, Allah cerita dalam surah Al-Imran, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Satu perkara yang penting, satu perkara yang tidak ada gapa boleh main nafi kata tidak mungkin benda ni, iaitu Allah menciptakan hari-hari yang berkeliling di kalangan manusia. Allah pilih satu-satu hari dalam seminggu, iaitu hari Jumaat. Allah pilih seseorang manusia yang baik dalam muka bumi ini, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih beberapa perkara yang baik atas muka bumi ini untuk ajar kehidupan manusia yang Allah cipta hari-hari untuk pusingi dari hidup manusia. Mungkin di kalangan kita seminggu yang telah lepas tidak semua di kalangan kita ada setengah seminggu yang penuh dengan nafsu, penuh dengan kebahagiaan dia 7 hari. Alhamdulillah, ada beberapa orang hamba Allah 7 hari seminggu dalam hidup hari dia penuh dengan duka cita, penuh dengan cubaan. Lebih-lebih lagi berita-berita yang kita dengar sebelum ini, satu fitnah yang besar dalam agama Islam, iaitu fitnah apabila satu kaum, satu fuk, satu golongan tidak boleh melafaz, tidak boleh rekreasi dia dalam hal agama, bukan hal pribadi. Di mana Allah kata al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi, lebih kuat lagi daripada perbunuhan. Seperti ayat kita sekarang, saudara kita sekarang, seagama kita Islam sekarang menghadapi di seluruh dunia baru-baru ni, wahai hamba Allah,
tempat berbeza. Tapi ingatlah wahai hamba Allah, akhir kita sama, iaitu mati. Dan nasib kita mungkin tak sama. Ada semua kita mungkin insya-Allah dia dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'iyad billah kalau di kalangan kita dapat ngaku Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai hamba Allah, tapi satu perkara yang Islam galakkan kita, satu benda yang Islam suruh kita jadi, walaupun kita pergi pangkat sekalipun, walaupun kita ada gaji besar sekalipun, walaupun kita dikenali dalam masyarakat, walaupun nama kita disebut oleh orang tiap-tiap hari sekalipun, tapi sekarang satu perkara yang Allah ajar kita, dan Nabi SAW tanya hati-hati sahabat dia dan juga kita sebagai umat dia, iaitu jadikanlah seorang yang soleh. Seorang yang saleh, seorang yang sifat yang tidak ada duit untuk nak bayar, dan tidak ada perkara-perkara, tidak ada selesai nak beli sifat ini, iaitu orang yang saleh, orang yang ada hati berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun orang tak tahu sekalipun kata dia berhubung. Di dalam Islam ada beberapa orang yang dikisahkan sebagai orang yang saleh, yang mungkin kita hari ini di masa yang dekat kita boleh ambil kongsi bersama dan boleh ajar beberapa perkara dalam kehidupan kita, ambil sifat mereka yang guna kehidupan kita. Wahai hamba Allah, Nabi SAW ajar sahabat dia lagi dah, kata kehidupan kita nak jadi gapo jadi kita, nak jadi lagi kejadian kita tidak menyanggup dengan ahkam, dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi satu perkara yang Nabi ajar para sahabat dia, dan untuk siapa kepada kita, masukkanlah kehidupan kita dengan iman, dengan orang-orang, dengan sifat-sifat yang soleh. Satu ketika di zaman Umar bin Khattab jadi pemimpin, Umar kita kenal dia seorang pemimpin yang beken dalam Islam, dikenali dalam Islam. Beberapa negeri-negeri besar masa dulu jatuh dengan pemerintah Umar. Wahai Allah, satu ketika Umar bin Khattab tengok seorang sahabat makan nasi sebelah kiri, makan nasi sebelah kiri, maka Umar sebagai khalifah ditegur sahabat itu, wahai sahabat, kenapa ni sebab apa makan nasi sebelah kiri ni, orang-orang lain makan sebelah kanan belakang. Nabi kita, Nabi SAW ajar kita makan nasi sebelah kanan belakang, kenapa kau makan sebelah kiri? Umar marah dia. Maka sahabat itu keluarkan tangi 10 lagi, tangi didapati tangi dia tak ada. Umar, wahai hamba Allah, sifat ataupun sawa yang beken tadi, tengok tangi seorang hamba, seorang sahabat dia yang butuh tadi, kurang sikit, kejut dia. Hai sahabat kenapa sebab apa mu tak ayat aku tadi kata mu tak ada tangi, sebab apa mu tak ayat aku? Allah, wahai hamba Allah, dengar sahabat dia jawab, wahai Amirul Mukminin, tangi aku ini putuh lillahi ta'ala, putuh kerana Allah. Tak ada harga gapo aku mengepek orang. Mu pun aku tak ada harga gapo walaupun menjadi Amirul Mukminin. Tangi aku bukan putuh kerana mu, tapi tangi aku putuh kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai hamba Allah, dua orang soleh berkhidmat, bercakap, berkecek. Terang kita fikir Umar akan tanya gapo yang lepas tu. Kalau kita mungkin kita akan tanya sahabat kita yang paling putuskan, kamu boleh dari mana? Kamu buat untuk dari mana? Itu soalan kita. Tapi Umar tanya dia, wahai sahabat, kamu ambil semaya dari mana? Allah. Satu soalan yang terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu soalan yang basah dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanya hal ibadat kepada Allah, wahai sahabatku, kamu ambil semaya dari mana? Maka sahabat itu yang ditanya oleh Umar bin Khattab menjawab, wahai Amirul Mukminin, aku ambil air semaya sekadar aku dah ambil. Aku ambil sepenuhkan, tapi di sebelah aku tak ada ambil. Aku suruh Allah sempurnakan air semaya Allah. Pasal dengan iman dalam hidup mereka. Satu kisah lagi yang saya nak kasih di sini. Dalam Islam ada beberapa orang khalifah. Ada khalifah yang tidak dikenali, ada khalifah yang dikenali sebagai orang jahat, ada khalifah yang dikenali sebagai orang saleh. Salah satunya iaitu Sulaiman bin Abdul Malik, seorang khalifah Islam. Sulaiman bin Abdul Malik, wahai hamba Allah, Sulaiman bin Abdul Malik kalau kita tengok dalam sejarah Islam, dia lah yang cari jalan untuk nak latih Umar bin Abdul Aziz. Di
Terima jawab lepas dia mati. Sulaiman bin Abdul Malik, seorang khalifah, seorang pemimpin Islam yang sentiasa nak dicari para ulama untuk nasihat dia. Satu ketika dia angkat tentera dia, angkat diri dia di Syam, pergi kepada satu mana Madinah untuk cari sahabat-sahabat, untuk cari para ulama untuk nasihat diri dia. Wahai hamba Allah, ini dua orang saleh juga yang jumpa, iaitu Sulaiman bin Abdul Malik jumpa dengan seorang yang saleh bernama Ibnu Dinar. Sulaiman bin Abdul Malik sampai di Madinah. Dikatakan hari dia pergi penuh dengan tentera dia Islam di sekalian dia. Dia tanya penduduk Madinah, wahai penduduk Madinah, tak ada pasti ini anak-anak murid sahabat, iaitu tabi'in. Tak ada pasti ini orang-orang yang nak nasihat kepada aku ni. Tak ada seorang pun yang jadi anak murid para sahabat. Allah, wahai hamba Allah, Amirul Mukminin dicari orang, bukan orang dicari Amirul Mukminin. Bukan ada masalah kau panggil yang Islam, bukan. Aku dicari dia. Aku nak suruh dia nasihat kepada aku. Bimbing dia takut, pekerja aku, perkataan aku menyanggup dengan kalimah-kalimah, menyanggup dengan apa yang Allah sudah suka. Maka orang semua bakal ada di sini, wahai Amirul Mukminin, iaitu Ibnu Dinar, Salamah bin Dinar. Maka Amirul Mukminin mengatakan, dipanggillah dia. Dan Amirul Mukminin besar juga dipanggil molek, jangan dipanggil yang kasar, jangan dipanggil molek, kata aku nak jumpa dengan dia. Maka Ibnu Dinar mari tempat Amirul Mukminin. Amirul Mukminin mengatakan kepada dia, wahai Abah Hazim, sesungguhnya hati manusia ni karat. Sebab si hati manusia karat. Kadang-kadang tidak jumpa benda nasihat, kadang-kadang tidak ada orang tengok yang karat. Boleh kedua nasihat aku supaya cucikan hati-hati aku ini. Aku ada beberapa soalan yang tanya wahai Abah Hazim. Hal yang Amirul Mukminin, tanyalah wahai Amirul Mukminin, aku nak jawab kepadamu. Wahai Abah Hazim, wahai hamba Allah, ambillah soalan ini, tanya peribadi kita dan tanya orang-orang yang di bawah jagaan kita. Wahai Abah Hazim, kerana apa manusia takut kepada mati? Amirul Mukminin ingin kepada mati. Jauh dengan zaman kita sekarang. Ramai Amirul Mukminin, ramai pemimpin dunia fikir hal hidup. Ramai para ulama fikir hal hidup atau fikir hal mati. Amirul Mukminin mengatakan, tanya Abah Hazim, wahai Abah Hazim, kerana berapa kok manusia takut kepada mati? Maka Abah Hazim jawab, wahai Amirul Mukminin, kerana manusia itu fikir dan contek dalam kehidupan dia penuh dengan perkara-perkara yang bermodel-model darah. Fikir hak kata, fikir hak hijau, fikir hak rumah tangga, fikir benda-benda yang mana dia fikir tu jika tu habis hak akhirat dia. Sebab tu dia takut kepada mati. Sebab apa? Sebab apabila dia mati, banyak masalah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak soalan-soalan yang Allah akan tanya ketika dia hidup itu. Sebab itulah manusia ini takut kepada mati. Wahai Abah Hazim, lagu mana kalau kita nak tahu kata hati kita ini dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana kalau kita nak tahu kata hati kita bila mati sikit lagi duduk tempat yang Allah redha? Wahai Abah Hazim, wahai Amirul Mukminin, kalau kita nak tahu kata bagaimana waktu kedudukan kita sama ada di dunia ini dan juga akhirat sana, ambillah hati kita pergi berburu dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang mana menyambung dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, hati itulah akan ada masalah di akhirat. Hati mana yang betul, yang sesuai, yang sepatut dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, hati itulah, orang itulah akan dapat kedudukan yang baik di dunia ini dan juga akhirat sana. Wahai hamba Allah, seorang lagi yang mungkin saya ada masa sikit nak kongsi dengan apa itu, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal, ahfazun nas. Seorang imam pak kita iaitu Ahmad bin Hanbal, seorang ulama yang mula dengan hidup dia seorang yang miskin, tapi dia dikenali sebagai orang-orang yang saleh, sebagai imam
Imam Syafi'i mengatakan, aku tak akan lupa di Kufah itu, kerana di Kufah ada seorang yang saleh lebih azhar pada aku, lebih saleh pada aku, di mana aku bukan di kalangan orang-orang yang saleh. Maka Imam Ahmad jawab kepada perkataan Imam Syafi'i, mengatakan dialah orang yang paling saleh di kalangan kita. Orang yang saleh, orang yang tidak puji diri dia sendiri. Dan Imam Ahmad pun dia tak pernah bagi kisah dia orang tahu. Dan kita sekarang yang tahu kisah dia, iaitu anak dia yang bagi kepada orang tentang kesalehan ayah dia, kesalehan ayah dia terhadap zaman dia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi ja'alana al-muslimin wa ja'alana min 'ibadihi al-muttaqin wa ja'alana min 'ibadihi as-salihin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyyakum bi Allah azza wa jalla wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. Hamba Allah, pada khutbah yang kedua ini, marilah kita sama-sama selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah dan para malaikat yang sentiasa selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah lagi kita sebagai umat, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tentu sekali kita kena selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana jasa dia, kerana jasa dia dah kita boleh kenal agama Allah Subhanahu wa taala, kita boleh kenal Allah dan kita boleh kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli 'alal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma